Tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus bebas sebebas-bebasnya. Sekalinya jiwa diserahkan, kita takkan pernah miliki kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah bagi subjek kritikan dalam sastra, Dr. Muhammad Zubir bin Ismail. Saya, Nurul Afia binti Ahsan, nombor metrik 1817712, akan membentangkan kajian yang bertajuk Teori Feminisme dalam filem Kartini, karya Hanung Bramantyo. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Menurut Anisah Saji, pada tahun 1996, filem ialah imej yang terhasil dalam bentuk visual bergerak yang mengandungi unsur-unsur penceritaan yang ditulis. Diolah dalam bentuk dialog, visual dan bunyi yang kemudian dirakamkan menggunakan kamera. Diolah dengan menggunakan berbagai-bagai kepentingan dan matlamat untuk dipamerkan secara tayangan di panggung-panggung wayang dan televisyen. Jadi, filem boleh diertikan sebagai hasil garapan pelbagai seni yang memaparkan cerita dan cermin kepada budaya masyarakat, pemikiran dan cetusan perasaan pembikinannya. Feminisme adalah satu ilmu yang mempelajari keadilan hak pada perempuan dengan lelaki, sehingga teori feminisme dianggap sebagai ilmu dalam mempelajari emansipasi perempuan di seluruh dunia. Menurut Mujianto pada tahun 2011, teori feminisme timbul adalah disebabkan oleh ketidakadilan perempuan dan pandangan negatif oleh masyarakat yang ada pada ketika itu. Dalam membahaskan sesebuah filem, perlu diketahui bahawa filem merupakan sebuah alat pandang dengar sahaja. Selain itu, filem juga boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti menghibur, mendidik dan menyampaikan maklumat. Pengkaji mendapati masalah yang timbul dalam kajian ini ialah penggiat filem kurang menitik beratkan dalam menerbitkan filem tentang perjuangan wanita dan lebih cenderung menerbitkan filem bergenre romantik, komedi dan seram. Jadi, kajian-kajian berkenaan filem feminisme masih lagi terbatas terutamanya di Malaysia. Kajian berkenaan teori kritikan sastra dari segi teori feminisme juga kurang dijalankan lantaran teori ini tidak dapat diaplikasikan pada filem-filem tempatan yang diterbitkan oleh penggiat filem. Justeru, kekurangannya di sini adalah menyebabkan pengkaji kritikan tempatan terpaksa mencari filem dan kajian teori feminisme daripada negara jiran. Masalah-masalah ini akan dapat diatasi sekiranya penggiat filem mengangkat filem perjuangan wanita bagi memudahkan pengkaji akan datang. Bagi objektif kajian pula, pertama, pengkaji telah menetapkan untuk mengenal pasti prinsip-prinsip teori feminisme yang terdapat dalam filem Kartini. Objektif kedua pula ialah untuk menganalisis prinsip-prinsip yang terdapat dalam filem Kartini. Seterusnya pula ialah kepentingan kajian. Dengan melakukan kajian ini, pengkaji dapat memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan teori feminisme. Hal ini demikian kerana perkataan feminisme ini masih tidak diketahui oleh orang ramai dan mendapat tanggapan yang kolot daripada segelintir masyarakat. Oleh itu, kajian ini diharap sedikit sebanyak dapat membuka mata masyarakat dan juga para penggiat filem untuk mengetahui dan menitik berat perkara ini untuk disebarkan kepada pengetahuan umum. Selain itu, kajian ini juga bermanfaat kepada pengkaji yang akan datang untuk dijadikan sebagai sumber rujukan supaya dapat menghasilkan kajian yang berkualiti dan bermanfaat kepada semua pihak. Kajian ini juga secara tidak langsung dapat memberi sumbangan kepada bidang penyelidikan kesusasteraan Melayu. Selain itu, kajian ini juga bermanfaat kepada kajian yang menggunakan teori feminisme dalam kesusasteraan Melayu. Kajian ini juga secara tidak langsung dapat memberi sumbangan kepada bidang penyelidikan kesusasteraan Melayu, lebih-lebih lagi dalam teori feminisme. Baiklah, kita beralih pula kepada latar belakang filem Kartini. Filem ini merupakan terbitan syarikat Legacy Pictures dan Screenplay Films yang diarahkan oleh Hanung Bramantyo. Hasil nukilan filem ini juga ditulis oleh Hanung Bramantyo bersama Bagus Bramanti. Pelakon bagi filem ini juga bukan salang-salang orangnya kerana barisan pelakon terdiri daripada Dian Sastrowardoyo, Acha Septriasa, Ayushita, Reza Rahadian dan ramai lagi. Kartini merupakan filem yang bergenre biografi doku-drama berdasarkan kisah sebenar Raden Ajeng Kartini, iaitu tokoh perjuangan wanita Indonesia dan mula ditayangkan pada 19 April 2017, iaitu 2 hari sebelum Hari Kartini di Indonesia. Seterusnya kita pergi kepada sinopsis bagi filem Kartini. Filem ini menceritakan tentang kehidupan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara lelaki dan wanita. Perwatakan Kartini digambarkan sebagai seorang pemberontak dan tidak segan melawan orang yang menentangnya di saat dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Seperti saat dia melawan abangnya yang berusaha memisahkan biliknya daripada ibu kandungnya, Yu Ngasirah, yang tidak berstatus bangsawan seperti dirinya dan mengharuskannya untuk memanggil Kartini dengan panggilan Doro Ayu. Kisah berterusan saat dia dipingit
kerana sudah mulai memasuki fasa haid yang diharuskan untuk terus tinggal di rumah dan mempelajari adab seperti perempuan yang lainnya sambil menunggu lelaki yang datang untuk meminangnya. Padahal, dari lubuk hati yang terdalam, Kartini ingin mendapat pendidikan yang tinggi hingga sampai ke negeri Belanda. Sehingga Kartini berfikiran kenapa perempuan harus melakukan hal ini, kenapa perempuan tidak boleh belajar seperti lelaki dan banyak lagi. Suatu hari, Abang Kartini, Susra Kartono, memberikan kunci almarinya yang berisi buku-buku sebelum dia pergi ke Belanda. Kartini yang kemudian membaca buku-buku pemberian abangnya berhasil membuat fikirannya tidak terpenjara dengan berbagai macam khayalan yang divisualisasikan secara nyata. Sampai masa adiknya Kardinah dan Rokmini masuk ke bilik Kartini untuk dipingit, Kartini pun mengajak dua adiknya itu untuk membantu perjuangannya ingin menentang tradisi bahawa sebenarnya perempuan wajib mendapatkan hak yang sama untuk sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Dari segi justifikasi bahan kajian pula, filem Kartini telah mendapat 14 pencalonan dalam Festival Filem Indonesia dalam anugerah filem terbaik, sinematografi terbaik, pengarah terbaik dan banyak lagi. Walaupun filem ini tidak mendapat anugerah, tetapi beberapa pelakonnya seperti Christine Hakim yang melakonkan watak sebagai Yu Masirah iaitu Ibu Kartini telah mendapat anugerah pelakon pembantu terbaik Piala Citra disebabkan oleh lakonannya. Selain itu, pengarah filem ini juga berpengalaman dalam mengarah filem tokoh Indonesia. Antara filem tokoh Indonesia yang pernah diarahkan oleh beliau ialah Soekarno, Habibie, Perempuan Berkalung Sorban dan banyak lagi. Jalan cerita menarik dan sinematografi yang indah seperti menggambarkan keindahan kota Jepara pada ketika itu merupakan antara sebab pengkaji memilih Kartini sebagai bahan kajian. Bagi metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua kaedah, iaitu pertama, kaedah kepustakaan dengan melakukan pembacaan dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kajian-kajian lepas yang telah dijalankan dan teori feminisme dengan menggunakan perpustakaan atas talian seperti ResearchGate, Script, WordPress dan banyak lagi. Kedua, pengkaji menggunakan kaedah analisis teks melalui penstrukturan dan pengklasifikasian dialog dalam sesebuah filem dengan membahagikan filem mengikut plot dan mengklasifikasikan dialog dengan mengelompokkan perbualan yang berkaitan dengan teori. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih teori feminisme sebagai sandaran teori untuk digunakan dalam mengkaji filem Kartini. Teori ini mula diperkenalkan pada tahun 1979 dan dipelopori oleh Elaine Showalter. Teori feminisme ini adalah teori yang memperjuangkan wanita untuk mendapatkan tempat yang sederajat dengan lelaki dan untuk memperkasakan kuasa feminis. Teori, ideologi dan pemikiran feminisme walaupun secara umumnya sering ditanggapi secara negatif oleh sebagian masyarakat di alam Melayu, namun ianya tetap mempunyai nilai dan kepentingannya yang tersendiri, khususnya dalam konteks wacana, disiplin dan ilmu kritikan sastra. Teori kritikan feminisme menggunakan istilah kod yang juga disebut aspek dalam analisisnya. Kod merupakan konsep tentang sesuatu yang telah dipersetujui akan keceriaan. Kod ini bersedia untuk ditokok tambah dan ditukar ganti mengikut kesesuaian dengan tempat, zaman dan keperluan. Kod-kod yang telah diterima sebagai prinsip pendidikan teori feminisme adalah seperti prinsip biologi, psikologi dan budaya. Kita terus beralih pula kepada pengklasifikasian data kajian. Pada bahagian ini, pengkaji akan menjelaskan analisis yang telah dilakukan berdasarkan prinsip feminisme dalam filem Kartini. Mbak, tubuh perempuan itu harta yang paling berharga, harus selalu dijaga. Tubuh kita sendiri ini nih yang akan membawa kita ke takdir kita. Driji kok le mucuk ri. Ya ini ayo. Luwes.
Loh, teh macan kok. Nih, malah sari. Pertama ialah prinsip biologi yang boleh dilihat pada dua babak yang dipaparkan di dalam slide. Pertama ialah babak di mana Kartini melalui proses pengitan iaitu pengurungan kerana fasa haidnya telah bermula. Menurut tradisi masyarakat Jawa, wanita yang mengalami proses menstruasi pertama perlu dikurung dan tidak dibenarkan keluar rumah sehingga ada lelaki yang melamar mereka untuk menjadikan mereka sebagai isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Perkara ini dilihat bahawa masyarakat Jawa melihat wanita, lebih-lebih lagi wanita bangsawan, sebagai orang yang perlu dijaga rapi dari sudut biologinya. Bukan hanya luaran, malahan dalaman untuk persiapan menjadi seorang isteri. Babak Kartini dan Solastri pula yang sedang merawat tubuh badan mereka menunjukkan bahawa tubuh perempuan merupakan aset terpenting bagi seorang perempuan dan membawa takdir Raden Ayu kepada diri mereka. Berdasarkan dua babak tersebut, Kartini tidak bersetuju bahawa wanita bangsawan perlu dipingit ketika proses haid pertama berlaku kerana mereka tiada kebebasan, dan Kartini juga tidak bersepakat dengan kakaknya bahawa tubuh wanita merupakan aset terpenting bagi seorang perempuan. Als u luistert naar het verhaal van deze dochter en deze vrouw, dat is Hilda van Zuilenburg, een personage in mijn roman. Een advocaat die de armen en onderdrukte vrouwen verdedigt. De jongste is nog geen jaar oud. En elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, werkt zij als wasvrouw voor een kleinste maat. Ik ben Cecile de Jong. Kunt u indenken wat voor armoede zij ontvangt? Een dusdanige armoede die haar ertoe dwong deze diefstal te begaan. Wat scheelt je, Kartini? Zij is zeer intelligent. Zij heeft vast een zevende middelbare school afgemaakt. Ja, en ze is echtgenote en moeder van een leuk kind. Moeder, leer mij alstublieft net zo'n goede schrijfster te worden als u. Jij bent toch een goede schrijfster, lief? Ik zou graag willen dat mijn stukken gepubliceerd worden. Dat kunnen wij zeker proberen. Ik heb enkele vrienden die redacteur zijn bij tijdschrift en kranten. Itu dari prinsip psikologi, Kartini membaca buku yang ditinggalkan oleh abangnya, Sosro Kartono, dan mula berimajinasi sehingga dapat membayangkan situasi buku yang dibaca olehnya. Kartini sehingga dapat membayangkan dirinya berbual dengan penulis buku tersebut. Babak ini jelas menunjukkan imajinasi watak yang ditimbulkan oleh watak itu sendiri untuk memperoleh ilmu. Selain itu, keinginan watak tentang kehidupan mereka dalam filem juga merupakan prinsip psikologi seperti Kartini yang meminta Nyonya Olginsol untuk mengajarnya menjadi seorang penulis yang baik sepertinya. Dari prinsip psikologi ini dapat dilihat bahawa fikiran Kartini mula terbuka setelah membaca buku yang ditinggalkan oleh abangnya dan bersemangat untuk memperjuangkan wanita, dan Kartini mula berani membuat permintaan kepada orang Belanda untuk diterbitkan penulisannya untuk menjadi penulis yang baik. Undang Yu, untuk ibu. Dia ibu kita. Saiki kau anak bupati. Udah betul namanya. Ayo turun kamar anak. Pasangnya ya. Di sana. Tarik. Kang kaping setunggal, saya tidak mau mijiki sukunipun Kang Mas Jaya Adiningrat wonten panggih. Ingkang kaping kalih, saya tidak mau dibebani dengan peranatan sopan santun yang rumit. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Ingkang kaping 3. Prinsip yang terakhir ialah prinsip budaya di mana terdapat perbezaan sosial antara lelaki dan perempuan serta kelas atasan dan bawahan. Situasi ini dapat dilihat pada babak Kartini. Dilarang tidur bersama ibu kandungnya kerana perbezaan kasta. Walaupun ibu Kartini merupakan isteri pertama ayahnya, tapi ibunya tidak mempunyai darah ningrat iaitu darah bangsawan. Seterusnya dapat dilihat juga pada syarat yang dikemukakan oleh Kartini untuk menerima lamaran bupati yang tidak mahu mencuci kaki suaminya semasa pernikahannya dengan bupati. Hal ini demikian kerana adat masyarakat Jawa yang meletakkan wanita di bawah lelaki dan menjadikan wanita sebagai seorang pelayan. Pada akhir sekali,
Kartini sudah berjaya menawan tradisi Jawa di mana syarat yang dikemukakan Kartini telah dipersetujui oleh bapanya bahawa ibunya akan duduk di rumah utama dan akan dipanggil Raden Ajeng. Dan semasa pernikahan Kartini, tidak berlaku upacara mencuci kaki suaminya dan segalanya berjalan dengan secara sederhana. Secara kesimpulannya, dapat dilihat bahawa terdapat banyak babak-babak dalam filem Kartini yang memenuhi prinsip-prinsip dalam teori feminisme yang terdiri daripada biologi, psikologi dan budaya. Yang menunjukkan pengkaji telah berjaya mencapai kedua-dua objektif kajian. Pengkaji berharap lebih banyak kajian mengenai teori feminisme akan dijalankan oleh pengkaji akan datang, bukan sahaja dalam filem, malah dalam karya sastra lain seperti novel, syair, lagu dan banyak lagi. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.